Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Partai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga hari ini kami telah bantu seramai 1,700 1,700 lebih dah ni sebenarnya. 1,700 dah 1,800 lah 1,800 orang untuk turunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing yang berkenaan dengan apakah masalah utama orang bila mereka cuba nak turunkan berat badan. Dan apa yang saya nak sampaikan pada malam ini sebenarnya sangat gila nak mampus powerful. Dan boleh tak saya nak minta you untuk tekan butang share dulu, share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai orang dapat manfaat daripada apa yang kita nak buat pada malam ini. Masalah nombor satu yang saya rasa paling besar sekali yang bila seseorang itu cuba nak turunkan berat badan, tak lain tak bukan adalah mereka tak jelas apa yang mereka nak capai. Mereka tak tahu pun sebenarnya mereka nak turunkan berat badan ni sebab apa. Siapa sini nak tahu contoh? Boleh tak komen nak tahu contoh? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live. Assalamualaikum Puan Aminah. Aminah, apa khabar? Kak Aminah sihat? Kak Aminah sihat ke? Boleh tak komen sesiapa lagi yang ada dekat sini? Assalamualaikum. Siapa tu nama yang pakai baju tudung biru tu? Hai Puan Mimi Azni. Apa khabar Puan Mimi Azni? Sihat ke? Begini, honestly, jujur, ramai orang cuba nak turunkan berat badan tapi mereka tak clear satu benda. Mereka tak faham kenapa mereka nak turunkan berat badan. So that's why apa yang berlaku kepada mereka, mereka macam tak faham konsep sebenar kurus ni adalah untuk apa. Mereka akan jadi tak committed. Mereka just cakap je, aku nak kurus, aku nak sihat sebab sekian-sekian. Tetapi mereka just cakap, tak serupa bikin. Siapa sini faham? Waalaikumsalam Kak Aminah. Apa khabar Kak Aminah, sihat ke? Dan itulah yang saya rasa macam satu benda yang saya kena sampaikan pada malam ini. Kita tak clear direction kita nak ke mana. Kita tak faham kenapa kita nak turunkan berat badan. Kita tak tahu apakah yang akan berlaku kepada kita bila kita dapat turunkan berat badan. Dia tak cukup kuat. Feelings tu tak cukup kuat. Siapa sini faham? Maksud feelings tu tak cukup kuat tu macam ni. Macam dia tak faham lagi apakah perasaan apabila seseorang itu dapat turunkan berat badan. Assalamualaikum Tuan Muhammad Rafiqi, apa khabar? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Maksudnya macam ni. Contohnya kan, bila kita nak makan nasi lauk kari katakan, contoh. Kita dah dapat bayangkan, kita dapat bayangkan dia punya rasa dia. Kari tu macam mana dia punya spice dia, dia punya berempah dia, dia punya pedas-pedas. Kita faham. Alhamdulillah sihat, baru complete vaksin kedua. Kak Aminah. So Kak Aminah bolehlah stay dekat rumah lagi 2 minggu. Kak Aminah lagi 2 ke 3 minggu, Kak Aminah akan merdeka sikit. Saya dah masuk minggu ketiga, insyaAllah lusa ni. Minggu ketiga saya vaksin Sinovac. Okey. Boleh faham tak? Bila kita makan kari ayam, kita dah dapat rasa dia punya rasa pedas-pedas tu, rasa dia punya masam, masin, manis segala bagai tu, kita dapat rasa rempah-rempah dia bila kita makan kari ayam. Itu maksud kita, that's why kita nak makan lagi. Okay, waalaikumsalam Kak Ayung, apa khabar Kak Ayung? Okay, yang jadi masalah ramai orang bila mereka cuba nak turunkan berat badan, mereka tak sampai ke tahap tu. Mereka tak cukup lagi kuat feeling mereka bila mereka cuba nak turunkan berat badan. Mereka tak faham betapa best dia bila boleh pakai baju saiz yang kecil. Mereka mungkin tak faham lagi betapa bestnya bila orang tengok kepada dia, dah makin slim lah. Apa khabar? Gitu kan. Kan, so that's why. Okay, faham tak saya? Maksudnya point saya begitu. Point saya, bila kita nak cuba dapatkan pemahaman tentang sesuatu cara ataupun bila orang nak turunkan berat, bila nak cuba capai kepada satu benda yang mereka belum capai lagi, mereka kena involvekan feelings mereka dekat dalam tu. Barulah menjadi. Boleh faham tak maksud saya ni? Boleh tak komen, boleh faham, boleh tak bagi saya love banyak. Saya tadi ada kelas, okay? Untuk pengetahuan, saya ambil satu bidang baru sekarang. Saya tak nak ambil fitness coaching dah lepas ni. Okay, Assalamualaikum Encik Rus, apa khabar? Saya nak ambil satu tu, nama dia life coach. Life coach tu adalah satu keadaan yang mana saya cuba menyelami kehidupan seseorang itu dan cuba guide dia dalam penyelesaian masalah. So, dalam approach saya belajar guna mind control.
InsyaAllah doakan saya akan cuba dapatkan dalam by end of this month ataupun mid of next month. Saya akan cuba dapatkan sertifikat tu nanti dan saya akan post dekat dalam Facebook page Syahiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Zuraini. Puan Zuraini sihat? Puan Zuraini sihat ke? Kan. Waalaikumsalam. Hai, selamat malam. Yezal Love. Okey. Siapa kat sini dah faham poin saya pertama? Dia tak cukup lagi feelings rasa kurus tu macam mana. That's why itu adalah masalah nombor satu paling terbesar sekali. Dan masalah nombor satu paling terbesar sekali lah yang mempengaruhi kenapa seseorang itu tak dapat nak stay konsisten dalam cubaan mereka nak turunkan berat badan. Boleh faham tak maksud saya? Boleh tak komen boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Kan? So, tak apa, it's okay. Hai Syarif. Come ya. Hai baby. Nak tengok live ke? Kat. Siapa nak tengok Syarif? Hati-hatilah. Tak apa. Syarif ni dia. Siapa tu? Hai. Tete. Hai. Siapa ni? Siapa? Ni Syarif. Tu Syarif. Siapa tu? Tak payahlah. Tak payah. Bye. Bye. Bye lah. Bye. Flying kiss, Ma. Flying kiss. Cepatlah. Flying kiss. Let your hand pula. Dah lah. Ya, yang bongsu. Okay. Bye. Ma. High five. Yeay. Okay, dah. Sambung. Iklan settle. Okay, so apa tadi saya cakap? Lupa dah. Macam ni saya ulang balik. Berkenaan dengan masalah ramai orang cuba nak turunkan berat badan. Siapa sini yang pernah experience ataupun rasa macam nak give up? Macam dalam keadaan dia masih lagi mempunyai masalah berat badan, dia tak lagi cuba nak settlekan, proceed dengan usaha mereka nak turunkan berat badan. Kata Kak Minah, comel macam bapak dia. Bapak dia comel ke? Gitu kan. Okey, sambung semula. Boleh faham tak so far? Dan itulah yang menyebabkan kenapa kita susah nak turunkan berat badan. So, cara yang macam mana terbaik untuk menyelesaikan masalah yang pertama tadi, dia kena cuba menyelami perasaan tu. Dia kena menyelami perasaan bila dah berjaya kurus. Itulah satu experience yang paling powerful sebelum the real experience tu berlaku kepada kita. Barulah kita akan rasa macam bestnya bila dah dapat. Tapi kita akan gunakan ayat present tense. Kita akan macam, bestnya aku dah slim. Bestnya aku punya berat badan dah 50 kilo. Bestnya berat badan aku dah, aku punya saiz baju dah saiz XS. Contoh. Benda-benda macam tu lah yang akan trigger kita punya emotion untuk keep on going forward. Supaya kita tak melilau cari jalan lain. Itulah sebenarnya masalah ramai orang yang paling penting sekali yang kita kena selesaikan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak? Benda ni juga applicable kepada setiap orang dan bukan setakat cuba nak turunkan berat badan saja, malah nak capai apa-apa dalam kehidupan mereka. Contohnya nak meningkatkan tahap kesihatan. Okey, kita faham ramai kat sini yang dapat yang ramai orang kita kenal ataupun kenalan-kenalan yang kita kenal yang dapat masalah, yang dapat yang contracted dengan COVID-19. Okay, yang contracted with COVID-19. Kalau kita terlampau risau sangat, insyaAllah kita akan dapat. Kenapa? Sebab like attract like, dislike attract dislike. Siapa sini faham? Waalaikumsalam Kak Asu. Apa khabar? Siapa sini faham maksud tu? Contohnya kan, otak kita ada satu kelebihan. Dia boleh attract satu benda. Dan that's why kita ada satu terma dekat kepala kita. Nama dia adalah reticular. Siapa ni siapa kau? Okey. Sorry, kita ada satu nama dia Reticular Activating System. Siapa pernah dengar Reticular Activating System? Boleh tak bagi saya love banyak? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Siapa sini pernah dengar? Reticular Activating System. Okey. So, dalam erti kata lain,
Dalam arti kata lain, bila kita fokus kepada satu benda tu yang akan datang kepada kita. Waalaikumsalam Kak Alin, apa khabar? Kalau kita fokus kepada masalah, insya-Allah masalah akan sampai kepada kita. Kalau kita fokus kepada kerisauan kita, ada masalah berat badan, itulah yang akan berlaku kepada diri kita sampai bila-bila. Kita akan melekat pada kita rasa kerisauan tu sampai bila-bila. Tak pernah dengar kan? So malam ni saya akan share, nama dia adalah Reticular Activating System. Saya nak komen kat sini. Reticular Activating System. So salah aja sistem. Tak apa. Tapi boleh faham kan? Cuba try tengok Reticular Activating System. Kita boleh Google. Benda tu memang wujud. Bukan saya yang sebut. Memang ada dekat dalam dunia ni. Nama dia adalah Reticular Activating System. Yang benda tu sebenarnya adalah daripada mata kita. Mata kita dia akan attract sesuatu benda, akan melekat kat otak kita dan otak kita akan mula terpancar kepada setiap sensori kita ada. Kita punya telinga, kita punya mulut, kita punya hati, kita punya tangan dan sebagainya. Benda tu yang akan mendekatkan kita ke arah benda apa yang kita selalu fikirkan. Kalau kita kerap risau, insya-Allah kita akan lagi risau. Anda apa yang anda fikir? Ramai kawan-kawan saya tempat kerja suka melihat saya sihat naik tangga pun laju, lalu saya pun berikan FB. Terima kasih Kak Aminah. Alhamdulillah. Kak Aminah, jangan lupa Kak Aminah ada Access e-store. Boleh guna Access e-store tu dan dapatkan banyak manfaat daripada e-store yang kita dah buat tu. Right? Boleh faham ke? Boleh faham tak so far? Itu satu. Yang kedua, dan that's why lah kan, that's why bukan saya nak kata jangan risau dan kemudian boleh keluar ke mana-mana tanpa pakai mask, tak perlu pakai hand sanitizer, tidak. Itu prevention is better than cure. Tetapi jangan terlampau risau sangat. Kita fokus kepada satu benda. Fokus kepada benda yang akan mengubah hidup kita. Sesetengah orang bagi mereka nak mengubah satu benda tu adalah mengubah tahap kesihatan mereka. Mengubah berat badan mereka, menjadikan berat badan mereka semakin sihat. Itu adalah salah satu daripada option kita ada. Ataupun mungkin ada orang maybe dah sihat dah, maybe dah slim dah, dia just macam nak jadikan dia punya bisnes semakin maju. Pun boleh fokus kat situ juga. Dan tak salah untuk fokus bisnes, fokus fitness, kesihatan dan juga fokus kepada benda-benda lain. Saya fokus kepada 3 benda dalam hidup saya. Pertama, kesihatan, of course. Kedua adalah saya punya of course kewangan. Dan ketiga lah saya punya fokus untuk meningkatkan ilmu saya. Dan that's why saya keep on belajar. Dan apa yang saya belajar tu saya share dalam Black Magic Mentoring. Saya suka belajar benda baru dan saya suka share dalam kita punya Black Magic Mentoring. Especially dalam weekly group coaching. Dan siapa yang sini pernah join weekly group coaching, dia akan perasan kita punya topik tu jarang berulang benda yang sama. Walaupun sebenarnya kita punya student kerap keluar masuk kan. Sebulan tu dia punya cycle yang paling banyak sekali. Ada yang sampai 6 bulan. Tapi yang stay lama dengan saya, dia akan perasan sebenarnya dia tak adalah macam berulang sangat. Banyak je benda baru. Betul tak apa saya cakap ni Kak Yong? Yang selalu join kita punya ni lah. Yang selalu join kita punya kita punya group coaching. So now apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah bila kita salah fokus. Bila kita cuba nak turunkan berat badan tapi kita fokus kepada masalah, kita tak fokus kepada jalan penyelesaian. Kita nak turunkan berat badan, kita tengok kepada saya ada masalah masa, saya ada masalah suami saya tak bagi saya kurus, saya ada masalah anak saya masih lagi berkepit dengan saya, dia tak bagi saya buat apa-apa. Saya ada masalah kewangan contohnya. Walaupun tidak dinafikan setiap masalah itu akan mengganggu, tetapi that's why kita kena really fokus. Dan bila kita fokus kepada satu jalan penyelesaian, insya-Allah masalah kecil ini akan tiba-tiba ikut je apa yang macam seolah support apa yang kita nak. Boleh faham tak maksud saya? Macam ni. Saya nak bagi contoh sekali. Boleh tak saya nak bagi contoh sikit? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share? Saya nak share sikit pengalaman saya dalam saya buat Facebook Live ni. Kalau katakan ada sesiapa yang kenal saya secara personal, yang pernah jumpa saya, pernah berborak dengan saya, pernah lepak minum, lepak makan sekali dengan saya, mereka akan perasan saya ni bukan seorang yang petah bercakap. Saya bukan seorang yang banyak bercakap. Saya bukan orang yang macam banyak bercakap lah. Bukan. Itu bukan saya. Saya adalah seorang yang macam banyak reserve.
Saya tak banyak bercakap. Kalau bercakap pun kepada orang yang saya rapat sahaja. Saya tak share macam tu. Untuk saya pertama kali buat Facebook Live dalam saya punya personal, dalam saya punya Facebook page kan, memang kekok gila. Memang kekok gila nak mampus. Tapi saya boleh fokus kepada bila saya tekan butang live tu macam, apalah pula kawan-kawan aku akan membawang pasal aku, apalah pula kawan-kawan aku ni akan ejek aku nanti semua ni. Diorang ni bukannya tahu pun aku punya apa, aku punya strength kat mana. Mereka tahu saya punya strength kat mana, tapi mereka tak tahu sebenarnya strength saya kat mana. Macam tu kan. Mereka tahu tapi tak faham secara detail. Family saya insyaAllah tahu strength saya kat mana. Mungkinlah kot, saya pun tak pasti. Dan saya gunakan strength tu untuk saya share je. Saya ignore apa orang cakap. Dan kalau katakan saya keep on fokus kepada apa yang orang cakap, insyaAllah sehingga ke hari ni kita takkan dapat bantu seramai 1,800 orang untuk turunkan berat badan tanpa produk. Dan mereka semua masing-masing dah berjaya, masing-masing dapat experience macam mana Kak Aminah share tadi dalam Facebook, dalam live ni tadi, macam mana macam Puan Zuraini Ajmain bentuk badan dia berubah, macam Kak Yo, macam Aciros yang ada dalam ni berubah bentuk badan dia. Saya nak tunjuk sikit gambar-gambar mereka ni, macam mana mereka ni berjaya turunkan berat badan dan dapat jadikan diri mereka jauh lebih slim daripada sebelum ni lepas ikut cara kita. Saya rasa mungkinlah kot ada yang baru join tengok saya, ada yang dah lama join, tapi saya nak tunjuk juga gambar-gambar diorang. Inilah Puan Zuraini Ajmain dulu pada 4 bulan 7 2021 dan inilah gambar Puan Zuraini Ajmain pada 28 hari bulan 7, tempoh 24 hari. Nampak tak bentuk badan dia berubah? Itu satu. Nombor dua, saya bagi contoh yang ada dekat sini je lah Nombor dua, Kak Yong. Okay, Kak Yong ni pun saya ambil gambar lama dia. Ini gambar lama Kak Yong. Gambar sebelum dia follow cara kita. Dan ini gambar Kak Yong lepas dah follow cara kita. Yang kedua. Gambar ketiga, saya ada juga gambar yang ketiga. Nama dia adalah Acik Ros. Acik Ros macam ni gambar dia dulu. Dan macam ni gambar dia selepas follow cara kita. Saya pun ada gambar Puan Aminah. Saya pun ada gambar ni lagi. Tapi gambar Puan Aminah, gambar siapa lagi? Gambar Puan Aminah rasa kat sini. Saya dah simpan dalam hard disk. Saya tak simpan. Ada tak kat ni? Saya tak pasti Poin saya nak sampaikan kat sini adalah setiap orang boleh turunkan berat badan. Nak kata saya ni boleh membantu dapat mengubah mental seseorang daripada mungkin seseorang itu banyak sangat masalah kepada dah tak ada masalah dah tu, tidaklah. Saya ni pun hamba, saya ni pun hanyalah orang biasa je. Tapi saya alhamdulillah saya cuba cari jalan macam mana saya boleh bantu student saya especially untuk turunkan berat badan tanpa produk. Saya akan cuba sebaik mungkin dan itulah saya punya janji dan perjuangan saya yang saya akan takkan stop sehingga akhir hayat saya, insya-Allah. Kan, so that's why maksud saya semua orang nak turunkan berat badan dekat sinilah. Ataupun maybe Acik Ros dah tak nak lah kot turunkan berat badan, mungkin Acik Ros dah makin slim dah kat sini. Okay, so untuk kes macam Acik Ros, dia nak maintainkan berat badan, increasekan fitness level dia dan sebagainya. So, itu lain orang lain dia punya objektif. Tetapi bila kita berubah daripada satu objektif kepada satu lagi objektif yang baru, kita akan perasan kita akan mengubah sikit kita akan keluar daripada kita punya comfort zone. Kejap, siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Honestly, jujur, boleh tak komen faham tak maksud saya? Adakah kita semua faham apa yang saya cuba sampaikan kat sini? Formula 613 menegaskan bahawasanya 60% daripada usaha kita datangnya daripada pemilihan makanan yang betul. Walaupun kita kuat macam mana, bersenam sekalipun, kalau kita tak jaga makan, dia tak menjadi kurus. Nombor 2, 10% daripada usaha kita datangnya daripada kita punya mental, kekuatan mental kita, dan kita boleh buat through mind control. Macam mana kita boleh kontrol minda kita untuk dapat turunkan berat badan dengan mudah. Nombor 3 adalah dengan cara senaman. Tipulah mana-mana yang cakap nak kurus ni tak payah senam. Kena bersenam, tetapi itu bukan fokus kita nombor 1 sekarang. Bersenam kita hanya perlu dalam 30% je dalam overall usaha kita untuk turunkan berat badan. At the end of the day, kita yang paling penting sekali adalah penjagaan makanan, dan itu yang kita share macam mana kita buat meal plan untuk student kita dan sebagainya. So that's why kat sini kalau katakanlah sesiapa yang berminat nak tahu, mungkin ada yang first time ke, tahu pasal meal plan dan sebagainya ke, saya letak kejap link untuk dapatkan meal plan daripada kita supaya kita tak adalah macam jenuh sangat nak faham macam mana nak kurus ni, jaga makan pun tak tahu, macam mana jaga makanan seimbang ni, tak tahu nak jaga makan seimbang macam mana.
Saya letak kat pin komen kejap. Tu dia, dah keluar dah kat pin komen. Zas pin komen, Zas. Tu dia. Alright. So itu adalah poin yang saya nak sampaikan pada malam ni. Walaupun kita dah cover bahagian teknikal, jaga makan contohnya, ataupun kita dah bersenam, tapi kita tak kuatkan mental kita. Kita tak rasa yang bila kita berjaya turunkan berat badan tu akan dapat capai sesuatu. Honestly, jujur saya cakap, satu benda je yang saya sarankan untuk buat. Cuba kita macam duduk satu waktu yang mungkin hanya kita bersendirian. Yang ni adalah satu tips yang saya nak share. Memang powerful gila. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak? Yang ni kadang-kadang saya buat. Selalu juga saya buat benda ni. Especially bila saya berada dalam keadaan kebuntuan. Saya macam dalam persimpangan dilema. Kan? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak sikit? Saya nak share kepada semua kalau katakan nak tahu. Dan boleh tak juga tekan butang share bagi lebih ramai lagi orang nampak apa yang kita buat. Okay? Saya bukan seorang pakar motivasi ya, tapi saya tahu bila saya down apa saya nak buat. Okay, tapi kisah dekat sini kalau katakan kita berada dalam keadaan kebuntuan. Kita tak tahu macam aku nak kurus tapi tak tahu nak mula kat mana. Contoh macam tu, macam saya nak bantu 8,000 orang. Sekarang ni kita dah ada 1,800 orang dah. Tapi kita nak kejar lagi 6,200 ni macam jauh sangat. Macam mana macam tu lah kan. Benda-benda macam tu, apa yang saya nak kita buat sekarang ni adalah kita cuba letak ke tepi dulu kerisauan kita. Letak ke tepi dulu, that's why pentingnya mind control. Sebabkan bila kita tengah risau, kita punya minda yang sedang bermain-main, sedang mengganggu fikiran kita sebenarnya. Dalam kita nak mencapai sesuatu, kita akan secara tak sengaja terfokus kepada masalah. Alright, so apa saya buat, yang saya nak suggestkan kepada semua kat sini buat juga, cuba cari masa dalam keadaan bersendirian, berkeseorangan, duduk somewhere dekat bucu katil ke, dekat kerusi malas ke, mana-mana ke. Jangan ada sebarang gangguan langsung. Bukan masa tu tengah anak-anak bising kat depan rumah ke apa benda, tak ada. Kita boleh duduk dekat luar ke, dekat dalam rumah ke, tak kisah kan. Tengah mandi pun tak kisah kot saya rasa. Okay, so cuba kita feeling. Saya nak kita semua mula feeling macam manakah perasaan kita bila kita dah dapat capai apa yang kita nak. Saya pun tengah feeling sekarang, apakah perasaan saya bila saya tengok nombor dekat saya punya Excel sheet ni mencecah 8,000. Apakah keseronokan saya, apakah kepayahan saya lepas tu, apakah masalah saya lepas ni. Benda tu akan menjadi saya punya, saya cuba detail out saya punya feelings. Contoh, macam saya tengah guna sistem pakai Excel sheet je sebenarnya untuk track saya punya student. Okey, sekarang ni nombor dekat sini adalah 1792. Dalam keadaan saya tak campur lagi orang yang dah mendaftar Zero to Slim Fit hari Sabtu ni. Saya pun tak tambah lagi beberapa orang yang lain. Okey, insyaAllah hari ni saya akan daftar, saya akan tambah. InsyaAllah dia akan mencecah sampai 1,810 orang macam itulah saya rasa. 1810 orang. Bila dah cecah sampai 8,000, pertama Excel sheet saya akan membesar. File size dia akan membesar. Dan saya tengah risau macam, uish, kalau katakan file membesar macam mana macam tu kan. Saya tengah menyelami perasaan tu, menyelami perasaan seolah-olah 8,000 tu dah dapat dah. Kan? Tapi kita menggunakan perkataan present tense. Bestnya dapat bantu 8,000 orang, dia punya feelings dia undescribable. Tak dapat nak di-explain, tak dapat nak diterangkan dengan menggunakan kata-kata, hanya dengan senyuman je. Senyuman macam tu, contoh. Sama juga macam kita, mungkin ada dekat sini yang cuba nak turunkan berat badan. Cuba kita bayangkan seolah-olah kita dah dapat capai dah pun berat badan yang kita nak capai. Dah capai dah pun bentuk badan yang kita nak capai. Cuba kita imagine baju apa yang kita nak pakai, macam cantiknya badan saya macam tu kan. Cantiknya. Memang kalau nak comparekan antara saya dengan Ukasha Senrose, saya lagi cantik. Macam tu dia punya feelings dia tu kan. Tak kisah bunyi dia poyo sekalipun, tak kisah. Tapi satu benda yang saya nak minta you all buat dalam kita tengah mengelamun dan feeling tu, pastikan kita tengah tersenyum. Pasti macam tu, macam wah bestnya macam tu kan. Kita punya rasa bestnya, rasa seolah-olah dah dapat. Kita tengah membawa feeling tu. Dan cuba buat benda tu sebanyak 5 ke 6 kali sehari. Cuba cari waktu. Dan waktu yang terbaik sekali bagi saya adalah pada waktu selepas waktu solat. Dan kita sebelum lepas habis salam, sebelum
doa, okey. Ini saya punya saran, ini saya punya suggestion Sebelum doa, selepas bagi salam, kita just duduk sekejap dalam keadaan tengah dalam bersimpuh ataupun duduk dalam duduk tahiyat tu kan. Kita tengah duduk tahiyat tu, kita punya tangan letak palm up, kita punya tapak tangan ke atas, bukan dekat bawah. Kita nak palm up sebab dia tak nak menghalang kepada blood circulation dekat kita punya sini. Bila kita letak kat situ, nanti dia punya blood circulation tak bercantik, so kita palm up. Okey, ada reason juga kenapa berdoa kita macam ni. Macam ni, bukan macam ni Boleh faham tak so far? Kita tangan macam tu, kemudian kita try to imagine yang kita dah dapat dah benda tu. Kita akan rasa wah bestnya. Thank you, alhamdulillah dah dapat dah pakai baju size XS ni. Dah rasa dah kesegaran bila berjalan, tak rasa sakit lutut. Dah rasa best, dah rasa cergas macam orang muda. Orang pun dah puji dah aku hari-hari. Macam aku pun nak cuba berlari daripada orang sebab hari-hari kena puji je ni. Macam tu, dia punya feelings dia tu kan, dia akan membawa kita push lebih, pergi jauh lagi. Kita akan capai ke target yang kita nak capai, berat badan kita ke ataupun bentuk badan kita akan lebih cepat lagi. Sebab benda tu lah sebenarnya macam mana ramai orang yang berjaya buat dulu. Saya nak bagi contoh sikit boleh tak? Siapa sini nak saya bagi contoh? Yang ni orang yang kita kenal. Kalau katakan kenal, saya pun tak pastilah kan. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Ada seorang ni nama dia Elon Musk. Siapa kenal Elon Musk? Boleh tak komen nama kalau kenal Elon Musk? Kenal tak Elon Musk? Dia adalah founder kepada Tesla. Dia pun adalah founder kepada SpaceX. Dia ada lagi beberapa company-company lain yang dia buat juga. Dan dia seorang je dia buat company-company yang bernilai berbilion ringgit. Macam tu. Berbilion ringgit punya company. Okey. Antara benda yang saya nak sampaikan kat sini adalah apa? Okay, antara benda yang saya nak sampaikan dekat sini adalah, tak kenal Elon Musk. Saya letak kat sini nama dia Elon Musk. Boleh Google dia siapa. Dia adalah orang yang hebat lah bagi saya. Orang yang hebat. Dia menyebabkan saya rasa macam saya kena sampaikan pada benda ni, yang mengatakan sebenarnya semua orang boleh jadi macam dia kalau nak lah. Elon Musk, kita boleh Google nama dia, boleh tengok muka dia macam mana. Alright, tu Elon Musk. Alright, dia punya vision melangkaui macam mana kita boleh berfikir. Dia punya vision adalah macam mana dia nak buatkan satu pertempatan khas untuk orang dunia, orang bumi ni untuk berpindah ke Marikh. Dia nak cuba create spaceship, dia nak cuba create pertempatan baru dekat planet lain, and dia tengah buat dah benda tu. And benda tu tengah men-attract ramai funder, ramai orang yang nak fund dia punya projek tu. Faham tak sekarang ni kan? Bila dia ada vision yang terlalu jauh, macam seolah-olah macam ni, walaupun dia hantar roket yang keberapa entah, tiba-tiba tak lepas, dia akan cakap lain daripada orang lain. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu apa yang dia cakap masa dia hantar spaceship yang pertama ke Marikh dan meletup? Dan dia tak dapat nak hantar. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya apakah kata-kata dia? Sekejap saya confirmkan adakah internet saya okey? Adakah internet saya okey? Adakah internet saya... Waalaikumsalam Puan Samsudiawati, apa khabar? Puan Samsudiawati, saya dah post dah tadi 3 botol superfood. Alright. Apa? Okey. Okey. Dia cakap masa dia nak pergi hantar, nak pergi hantar spaceship ke Marikh. Okey. Pada waktu dia hantar spaceship kali yang pertama tu, meletup spaceship tu. Dan dia hanya ketawa walaupun dah berbelanja berjuta-juta ringgit untuk hantar spaceship tu ke Marikh, meletup tempat tu. Dan dia cakap apa tau? At least aku tahu apa benda yang silap kat sini. At least aku tahu kenapa dia silap dan aku tahu nak buat macam mana yang terbaik lagi lepas ni. Bukan macam meletup, alamak, okeylah kita give up lah kita punya vision ke Marikh. Sama lah juga dengan kita. Kalau kata yang kita just nak turunkan berat badan, kita dah imagine dah yang seolah kita dah dapat dah benda tu. Bila kita jumpa sebarang macam masalah, sebarang macam hurdles ataupun sebarang macam gangguan untuk kita capai apa yang kita nak capai, kita akan tak cakap macam aku dah tak nak kurus dah lah, mampus lah, gemuk pun gemuk lah, peduli apa aku, yang gemuknya aku bukannya engkau, macam tu lah kan. So bila kita dah faham mentaliti, ubah mentaliti kita, bila kita cuba berdiet dan berat badan tu naik, kita dah tahu dah sebab apa.
Alien pun dah tahu dah sebab apa. Dah tahu dah. Apa yang kita kena buat? Kita kena tambahkan lagi ilmu, kita kena tambahkan lagi semangat macam mana. So that's why kita invite siapa yang belum lagi pernah dapat meal plan, boleh dapatkan meal plan daripada kita. Dan sebab kita bukan setakat bagi meal plan je, kita bagi support selama 30 hari. Sebab dalam manusia ni, kita boleh create tabiat baru dalam masa 21 hari. Lebih lama lagi, 42 hari dia akan lebih jadi tabiat tu lebih power lagi. Kalau lagi lama, selama 84 hari, dia akan jadi macam satu, bukan tabiat tapi gaya hidup. So kalau katakan kita betul-betul follow, betul-betul buat selama 84 hari straight, kita akan rasa berdosa besar. Kalau katakan kita buat benda yang salah, walaupun benda tu taklah berdosa mana pun, tapi just macam kita dah create habit yang baru ataupun gaya hidup baru, itulah yang menyebabkan ramai student kita berjaya turunkan berat badan dalam masa yang singkat. Walaupun lepas dah habis program, dia follow je sebab dah terbiasa dengan cara macam tu. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Okay, dapat sesuatu tak malam ni? Boleh tak komen dapat sesuatu tak? Siapa sini yang rasa apa yang kita sharekan, apa yang saya sharekan pada malam ini, at least boleh dapat memberi semangat yang baru untuk kita turunkan berat badan tanpa produk. So boleh, kalau katakan yes, membantu, memberi manfaat, okay, boleh klik kat pin komen, boleh klik button share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Percayalah, setiap masalah akan ada jalan penyelesaian terpulang kepada kita, sama ada kita nak sit on the problem atau find the solution. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Bye.